Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini saya akan kongsikan cara-cara untuk melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan perisian IBM SPSS statistik. Okey, sebagai contoh saya ada soalan kajian yang berbunyi sejauh manakah tahap kualiti peribadi pengetua kanan, iaitu pengetua cemerlang. Itu soalan kajian. Okey, daripada soalan kajian tersebut saya akan membuat analisis deskriptif di mana output yang bakal saya perolehi nanti adalah dalam bentuk frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai. Daripada output tersebut saya akan convert dia, pindahkan dalam bentuk jadual penulisan tesis ataupun penulisan artikel kajian. Okey, pertama sekali untuk data ini saya telah melakukan proses compute di mana saya compute setiap construct yang terlibat di dalam kajian ini. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan menunjukkan satu contoh konstruk sahaja, iaitu di dalam kajian ini salah satu konstruknya ialah berani mengambil risiko. Maksudnya kualiti peribadi seseorang pengetua kanan ataupun pengetua cemerlang ni salah satunya adalah berani mengambil risiko. Okey, dalam kajian dalam data ini untuk konstruk berani mengambil risiko, dia melibatkan item B6, B7 dan B8. Ada 3 item saja yang digunakan untuk mengukur konstruk tersebut. Untuk melakukan proses analisis deskriptif ini, dalam soal selidik ini dia menggunakan skala Likert 5 mata, iaitu tidak pernah, jarang-jarang, kadang-kala, kerap dan amat kerap. Untuk menjawab soalan kajian tersebut, saya akan menggunakan analisis deskriptif sahaja, iaitu saya akan klik pada analyze. Analyze. Saya akan pergi kepada deskriptif statistik ini dan saya akan pergi kepada frequencies ni. Pada kotak sebelah kiri ni, dia ada semua kita punya item dan variable kajian kita lah. Saya untuk construct ini dia ada 3 tadi kan, 3 iaitu B6. Kita boleh masukkan secara pukal ke dalam kotak variables ini. B6. Saya tekan control boleh ataupun tekan shift lah, B6 hingga B8. B6 sehingga B8. Saya dah select di situ, saya masukkan ke dalam variables. Seterusnya saya akan klik pada statistik ini, dan saya akan keluarkan min. Dan saya akan keluarkan standard deviation. Min dengan standard deviation lah dua perkara yang saya ingin lihat. Saya akan tekan continue. Apabila saya tekan continue tadi, ini dia punya output output dah dibagi analisis deskriptif tersebut. Output dia dimulai dengan table statistik ini. Selepas itu ada frequency table di situ, iaitu item B6, B7 dengan B8. So 3 item sahajalah. Dan daripada sini kita boleh baca lah, dia ada min dengan standard deviation, skor min dengan sisihan piawai dia. Ini nilai dia. Nilai dia bagi setiap item, by item. Dan pada jadual frekuensi table ni, dia akan menunjukkan kepada kita frekuensi dan persen. Yang paling utama di sini adalah frekuensi dengan persen, iaitu berapakah bilangan yang memberi respon tidak pernah, jarang-jarang, kadang-kala, kerap dan amat kerap di sini. Kalau kita lihat di sini B6, tidak ada seorang pun responden yang memberi respon tidak pernah. Dia bermula jarang-jarang sehinggalah amat kerap. Berbeza dengan B7 ni, dia ada tidak pernah, jarang-jarang, semua adalah.
Okey, itu sebagai contoh. Okey, daripada sini, okey, nilai ini akan kita pindahkan ke dalam tabel yang mengikut format penulisan tesis ataupun penulisan artikel kajian 1/1. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, so seterusnya nanti, okey, kita dah ada mean, standard deviation bagi setiap item. Okey, dan juga frekuensi dengan peratus bagi setiap item. Dan ada satu lagi yang kita perlukan, iaitu mean dengan standard deviation bagi keseluruhan. Iaitu keseluruhan maksudnya item B6, B7, B8. Memandangkan saya dah compute mean bagi konstruk berani mengambil risiko, so saya gunakan nilai yang saya telah compute tadi tu. Saya just analyze. Okey, saya nak ambil dia punya nilai sahaja. Jadi saya akan pergi kepada deskriptif. Okey, dan saya akan cari nilai mean. Okay, mean berani mengambil risiko. Okey, mean berani mengambil risiko. Saya dah compute dia. Okey, seperti yang saya nyatakan awal tadi, saya dah compute mean berani mengambil risiko. Maksudnya ketiga-tiga item tersebut saya dah masukkan dalam sini, dalam mean berani mengambil risiko ni. So saya just gunakan sajalah dia punya nilai itu. Yang ini saya biarkan saja, saya tekan OK. Okey, jadi di sini output yang di sini, nampak tak output mean berani mengambil risiko ni. Okey, bila saya keluarkan nilainya adalah mean dia adalah 4.31 kalau dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan lah. Dan standard deviation dia ataupun sisihan PY dia adalah 0.64. Okey, alright, sekarang saya nak pindahkan nilai-nilai ini ke dalam bentuk jadual mengikut format penulisan tesis anda ataupun penulisan artikel kajian. Okey, mungkin cara penulisan saya berbeza formatnya, nanti anda boleh sesuaikanlah dengan format masing-masing. Okey, di sini saya dah sediakan contoh. Saya buat contoh saja. Jadual 4.4 tahap kualiti peribadi pengetua kanan. Okey, nombor item B6, B7 dan B8. Di sini adalah dia punya pernyataan item. Pernyataan setiap item tersebut. Jadi di sini saya akan isikan berapakah frekuensi untuk item B6 ni yang memberi respon tidak pernah, jarang-jarang, kadang-kala kerap, amat kerap, diikuti nilai mean dan nilai sisihan PY. 1/1 ni ada 3 item. So kita boleh lihat di sini. Okey, saya ketepikan sedikit. Okey, cuba lihat jadual output ini. Okey, jadual output yang kita nak tengok adalah ini frekuensi. Ini B6 B6, B06, nilai frekuensi dan persen ni. So kena type satu-satu. Sebab tu dia ambil masa sikit lah untuk proses statistik tersebut. Okay, sebagai contoh, yang pertama B06 tidak pernah. So tidak ada respon untuk tidak pernah, dia terus kepada jarang-jarang. Kalau tidak ada, just dash begitu dan terus pergi kepada jarang-jarang. Jarang-jarang ada 24 frekuensi dia, dan nilai peratusan dia adalah 2%, 2.0%. Okey, begitu. Seterusnya kepada kadangkala 125. Okey, diikuti dengan peratusan dia 10.3%. Okey, untuk proses ini memang kena banyak sabarlah. Mengambil masa sedikit. Okey. Dia kena relax. 38.7%. Yang amat kerap ni 593 respon. Okey, dengan peratusannya adalah 49%. Okey, saya harap anda semua tahu di mana saya ambil dia. Okey, contohnya tadi yang amat kerap ni 593, peratusan dia 49. Okey, itu adalah item B06. Untuk frekuensi dengan percentage dia, peratusan kita dah siap dah. Okey, tinggal kita nak letakkan nilai mean dengan sisihan PY. Mean sisihan PY kita nak ambil di mana? Okey, kita ambil di atas ni. Okey, pada table statistik ni. Okey, B06. Okey, ini automatic. Kalau kita gunakan
analisis deskriptif tadi tu, frekuensi tu dia akan keluar sekali automatik yang statistik ni, sebab kita dah pilih tadi mean dengan standard deviation. Kita nak lihat mean dengan standard deviation setiap atom. Sebab tu penting kita klik tadi tu mean dengan standard deviation. Okay, so B06 ni mean dia adalah 4.35, standard deviation dia adalah 0.74. Okay, just masukkan saja. Okay, nilai mean dia 4.35. Okay, sisihan PY dia adalah 0.73. Ada setengah tulisan dia tulis 0.73. Ikut format anda semua lah. Okay, seterusnya B07 yang ada di bawah ni. Okay, B07 ni. So sama dengan proses B06 tadi, kena masukkan satu per satu. Okay, untuk keseluruhan ini, okay, nilai mean untuk yang keseluruhan tu adalah 4.31 dan standard deviation dia adalah 0.64. Okay, 431 0.64. Okay, saya bawakan ke bawah. 4.31 dengan 0.64. Okay, itu dia punya nilai. Okay, nilai dia untuk mean dan sisihan PRY keseluruhan. Okay, untuk ketiga-tiga item ni. Okay, ini saja langkah yang perlu dilakukan untuk analisis deskriptif yang melibatkan frekuensi, peratusan, mean dan sisihan PRY. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Perkongsian yang ringkas berkaitan dengan analisis deskriptif menggunakan perisian IBM SPSS statistik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.